Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita masuk tajuk sains Okey, tajuk dia kami serupa dan berbeza, muka surat 43. Ya, saya. Apa dia sayang? Apa dia? Ya. Hari ni kita sains. Kalau warga asing yang berisiko tinggi. Dan sekarang ni aktiviti kita di Pasar Borong Kuala Lumpur ialah aktiviti setempat. Okey. So kita tengok tajuk yang pertama, tajuk yang itu kita dah belajar hari tu, yang minggu lepas minggu sebelum tu kita belajar beranak sedikit dengan bertelur sedikit dan bertelur banyak, dengan beranak sikit beranak banyak. Okey. So untuk hari ni kita akan masuk tajuk okey, tajuk kami serupa, kami berbeza. Okey. So kita akan masuk tajuk ni hari ni. Okey, apa yang dimaksudkan kami serupa dengan kami berbeza ni? Okey, anak beruang menyerupai induknya, contoh badan berbulu tebal. Okey. So ini adalah mengisahkan tentang ibu ataupun ayah dengan anak dia. Okey, macam mana ada haiwan yang rupa dia masa lahir sama dengan, lebih kurang sama dengan ayah atau ibu dia. Okey. So ada banyak haiwan yang lahir dengan rupa, dengan bentuk sama dengan ayah atau ibu dia. Okey. So bila dilahir, okey, sama ada dilahir secara melahirkan anak, yang macam ni beruang melahirkan anak, kita tengok anak dia. Rupa dia lebih kurang sama dengan ibu dia. Okey. Badan air. So ni gambar anak dia, yang ini gambar ibu dia. So nampak tak lebih kurang persamaan di antara dua-dua ekor ni. Okey. Sekejap ya. Cikgu takut. Okey, suara cikgu dengar Okey. Okey. So haiwan lain, harimau, anak dia pun lebih kurang sama macam bentuk ibu dia. Okey. Alah, di sini. Okey. So lebih sama, tengok. Rupa bentuk dia dengan warna dia lebih kurang sama dengan induk ataupun ibu dia. Okey. So belalang, walaupun belalang ni dilahirkan dari telur, bila dia menetas, rupa dia lebih kurang sama dengan ibu dia. Okey. So kita tengok binatang-binatang lain. Melalui dana 12.2 juta ringgit yang diterima daripada Kementerian Tinggi, DPM turut berperanan sebagai salah satu hospital hybrid dengan 6 wad khusus disediakan untuk merawat pesakit COVID. Kita mengurangkan dari segi berangan Okey. kita mengurangkan dari segi social distancing tu, kontak tu tak tinggi sangat. Sorry, ni quiz. Kalau 6,000 orang sehari, dia faham macam itu macam sesatkan. So, kita kurangkan lebih puas paruh. Setakat hari ini, PUM menerima 452 pesakit yang dimasukkan ke wad dan jumlah positif pula. Okey, contoh. Menerima hampir 700 spesimen sehari, termasuklah dari Kementerian Kesihatan. Ini adalah makmal mikrobiologi di mana ini adalah tempat pertama yang akan menerima spesimen COVID-19. Okey, anak ayam, kucing, apa ni? Kambing, gajah, ikan, ini adalah lebih kurang sama seperti ibu dia. Maksudnya bila dia keluar daripada telur ataupun dia melahirkan anak tu lebih kurang sama ataupun hampir sama dengan ibu ataupun ayah dia. Okey. So cikgu tengok. Okey. So cuba cikgu nak unmute dulu. Siapa yang nak jawab? Selain daripada binatang-binatang ni,
Binatang apa lagi yang lebih kurang sama dengan induk dia? Pada air. Pada air lagi. Ni dah ada. Yang ni dah ada. Yang selain daripada gambar yang cikgu tunjuk tadi. Monyet. Okey, betul, monyet. Lagi? Apa lagi? Binatang-binatang lain. Ular, betul? Gajah. Okey. Okey, burung. Lagi? Biawak. 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 Biawak ya, lebih kurang sama. Okey. Kucing. Okey, ada juga binatang yang bila dia keluar ataupun dia lahir, bentuk dia tidak sama seperti ibu atau ayah dia. Okey. Contohnya, okey, macam gambar ni, kumbang kura-kura dengan rama-rama. Okey, so kita tengok sini. Ini rama-rama. Okey. Rama-rama bila dia keluar daripada kepompong, dia keluar dari telur, dia akan jadi ulat beluncas macam ni. So tengok dua ni sama tak? Tak sama kan? Bentuk dia okey, bentuk dia berbeza. Yang ini kita panggil ulat beluncas, yang ini kita panggil rama-rama. So apabila dia telur dia keluar, Elon, dengar tak dengar? Okey, so haiwan ulat beluncas dia tak sama dengan induk dia, ibu dia. Okey. Ini ialah lalat. Ini kita panggil ulat. Kalau nampak dekat atas tanah kan macam ni, ini panggil anak-anak lalat. So dia tidak sama seperti induk dia ataupun ibu dia atau ayah dia. Rupa dia tak sama. Dia jadi ulat. Okey. Ini nyamuk. Sama tak? Ini anak nyamuk, ini nyamuk. Ibu nyamuk. Bentuk dia pun dah berbeza. Nyamuk ada kepak, dia tak ada. So yang ini duduk dalam air, nyamuk terbang. So ini adalah benda-benda yang tak sama seperti ibu dia. Okey, ni anak dia lebah. So lebah tak sama, nampak? Okey. Ini bila lebah dia masuk dalam sarang dia, anak ni bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu bila besar dia baru dia jadi macam bentuk ibu dia. Okey, ni kumbang. Ni ada anak kumbang. Belum, cikgu cerita je, tak perlu lukis pun. Cikgu nak tunjuk je dulu. Okey. So ini adalah haiwan yang tidak sama seperti induk dia. Maksudnya anak yang dilahirkan dia tidak sama bentuk macam ibu dia. Okey. So itu yang dimaksudkan sebagai tidak sama. Ada haiwan yang tidak menyerupai induknya. Maksudnya tak sama seperti ibu atau ayah dia. Okey. So ada yang tak sama. Contohnya ulat beluncas. So dia tak sama dengan ibu dia. Tapi makin lama makin besar dia akan jadi seperti ibu dia. Okey. So kitaran hidup dia mula-mula dia akan jadi macam ni, kecil macam ni. Ni kita panggil ulat beluncas. Lepas tu dia akan jadi pupa, dia duduk dalam kepompong. Lepas tu dia akan jadi anak rama, lepas tu baru jadi rama-rama. Okey. So kita nak masuk tajuk seterusnya, iaitu kitaran hidup haiwan. Apa yang dimaksudkan kitaran hidup haiwan? Okey. Kitaran hidup haiwan ialah macam mana dia daripada ibu, dia melahirkan anak tu keluar je kecil, lepas tu makin besar, lepas tu dia akan jadi besar, dia akan beranak pula, jadi anak, keluar anak. So dia akan sentiasa berpusing. Okey. Contohnya, okey, kita ambil contoh ni. Okey. Katak. Katak. So mula katak dewasa bersama dengan ibu katak dengan ayah katak akan lahirkan anak katak, telur. Okey, telur ini berada di dalam air.
Okey, bila telur ni pecah, dia keluar jadi berudu, macam bentuk ikan, tapi dia bukan ikan. Okey, tengok betul-betul. Berudu bentuk dia macam ni. Okey. So kalau nampak ni bukannya semua ikan dia tak ada sirip. Okey. So bila telur dia jadi berudu, lepas tu dia akan keluar sikit-sikit. Mula-mula dia akan keluar kaki, dia keluar ekor, dia akan makin lama makin pendek. Okey, so dia jadi anak katak. Okey, tapi dia tak sama lagi dengan yang dewasa sebab dia masih ada anak katak ni ada ekor. Okey, makin lama dia akan membesar, dia akan jadi katak dewasa. Okey, so ini kita panggil kitaran hidup seekor haiwan. So dia akan sentiasa macam ni. Katak bertelur, lepas tu jadi berudu, jadi anak katak, lepas tu dia besar, dah beranak balik. Kalau katak ni mati, ada tak telur? Tak ada kan? So bila dah terputus, haiwan tu akan jadi haiwan tu akan pupus sendirilah. Dah tak ada. So haiwan dia kena ada kitaran macam ni. Kalau terputus satu, katakan anak katak tak ada, berudu, semua mati, tak ada anak katak. So dia tak akan jadi dewasa. So dewasa dia tak akan jadi telur, dia tak akan melahirkan telur. So dia akan terputus kat situ. So hidup dia mesti ada kitaran macam ni. Okey. So kita lihat pula kitaran hidup anak lembu. Okey, lembu dewasa, mula-mula dia lembu dewasa. Lembu dewasa ni, okey. Bila lembu dewasa ada anak, dia akan keluarkan anak yang baru lahir. Biasanya anak yang baru lahir ni kecil je. Okey. Lepas tu dari anak baru lahir dia akan membesar jadi anak lembu dulu. Okey, dia dah boleh bergerak, boleh jalan. Lepas tu makin lama makin besar dia akan jadi lembu dewasa. Lepas tu lembu dewasa, lepas tu ada anak, dia akan jadi keluarkan anak pula. So sama, dia akan pusing macam ni sampailah orang kata hari kiamat lah. Okey, sampai bila-bila, kecuali kalau semua lembu tak ada dalam dunia ni, dah tak akan ada kitaran ni, dia akan terputus. Okey, kalau semua lembu dah tak ada, maksudnya semua tak ada yang beranak, tak keluar anak lembu yang baru. Lembu yang dewasa akan mati, tak ada anak baru. So tak ada dah, terputus lah, pupus lah binatang ni. Okey, so kita tengok lagi kitaran hidup haiwan lain. Okey, ini ialah kitaran hidup seekor rama-rama. Okey, so ini adalah kitaran hidup seekor rama-rama. Okey, seekor rama-rama dia akan mengeluarkan telur. Okey, daripada telur ini dia akan keluar jadi ulat beluncas. Okey, bila jadi ulat beluncas, dia sebelum dia keluar kepak, dia akan duduklah kepompong. Pupa kita panggil. Okey, so ada juga orang panggil dia sebagai lawa. Ulat beluncas ni ada sebut orang panggil dia sebagai lawa. Lepas daripada lawa, dia akan pergi ke pupa, iaitu dalam kepompong. Dia akan masuk, dia akan jadi bentuk kepompong macam ni. Bila kepompong tu dah matang, dia akan pecah, barulah rama-rama akan keluarkan kepak, jadilah rama-rama dewasa. So ini adalah kitaran hidup seekor rama-rama. Okey. Okey. So ini kitaran hidup seekor ayam. Seekor ayam, okey, dia akan mengeluarkan telur. Okey, telur ini bila dah matang, dia akan pecah, dia akan keluarkan anak ayam. Okey, bila anak ayam ni makin besar, dia akan jadi ayam dewasa. Okey, ini pula kitaran hidup seekor nyamuk. Nyamuk dewasa, dia akan mengeluarkan telur. Okey, bila keluarkan telur, okey, biasa telur ini berada dalam air. So nyamuk dia akan bertelur dalam air. Lepas tu bila telur ini pecah, dia akan jadi jentik-jentik. Bentuk jentik. Jentik-jentik ni akan duduk dalam air. Bila dah matang, okey, bila dia dah nak makin besar, dia akan jadi kepompong. Okey, lepas jadi kepompong,
Baru kompon-kompon tu pecah, dia akan jadi nyamuk dewasa. So okey, so rama-rama sudah. So apa beza rama-rama dengan nyamuk? Siapa boleh beritahu cikgu? Proses dia sama ke tak sama? Nyamuk, rama-rama dengan katak. Hello. Sama. Sama so nyamuk lebih kurang sama. Dia tak sama 100% sebab tengok katak dia tak ada kepompong. Yang ada kepompong cuma rama-rama dengan nyamuk saja. Tapi kitaran hidup dia lebih kurang sama. Okey. So kita tengok yang lain. Dah tak ada dah. Okey. So itu ialah kitaran hidup seekor binatang. Okey. So dia tak sama dengan manusia. Okey. Binatang dengan manusia tidak sama. Okey. Kitaran hidup binatang ini, dia untuk orang kata apa ni, akan sentiasa berlaku sampailah bila-bila, kecuali terputus. Maksudnya semua binatang mati, tak ada anak, tak ada telur, tak ada katak dewasa, so habis macam tu je. Cikgu ambil contoh kalau tu dinosaur. Bila dinosaur semua mati, tak ada telur, so dah tak ada wujud yang anak, tak ada wujud yang dewasa. So dia terputus macam tu saja. So ada juga beberapa ekor binatang yang dulu ada, sekarang dah tak ada. Okey, kalau kita nak Google, nak cari, kita carilah binatang-binatang yang dah pupus. Contoh burung dodo. Tu burung dodo. Sekejap. Ini antara binatang yang dah pupus. Ni kita panggil burung dodo. Burung ni dah tak wujud dah. Sebab apa? Orang dia pupus sebab orang buru dia. Lepas tu dia tak ada zuriat baru, last sekali habis macam tu je. So kalau binatang, kalau kita kita musnahkan semua, dia tak akan ada zuriat yang baru dan dia tak akan ada generasi baru. Okey. Okey. So ada soalan apa-apa sebelum cikgu tamatkan? Ada. Okey. So cuba tengok yang ni. Carta hidup kupu-kupu. Okey. So yang ni kamu buat dalam pinggan. Tapi cikgu tak naklah kamu buat dalam pinggan. Cikgu nak kamu lukis dalam buku tulis sahaja. Buku tulis, kamu lukis yang ni. Okey. Ataupun kalau kamu tak nak lukis yang katak ni, kalau boleh guna internet, search macam cikgu tadi buat. Bagi mendapatkan surat pengakuan nikah Negeri Selangor untuk Seksyen 26 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 23 selepas tamat tempoh PKP. Okey. So, kamu boleh search kat internet. Kamu boleh pilih kamu nak buat kitaran apa. Katak boleh, rama-rama boleh, lalat boleh, nyamuk boleh. Ini yang ada kitaran ni boleh buat. Paling kurang cikgu nak 2 jenis. 2 jenis binatang ataupun 2 jenis serangga. Okey, yang berlainan. Lukis dalam buku tulis sains. Ini untuk kerja rumah hari ni. Okey, lepas tu okey, sebab esok tak ada kelas tau. Esok cikgu free. Cikgu nak kamu rehat. Tapi buka Google Classroom. Yang ada dah masuk Google Classroom, cikgu ada bagi kerja kat Google Classroom. Tajuk yang sama.
Kitaran hidup haiwan dengan serupa tak serupa tadi. So boleh buka Google Classroom cikgu, buat dalam Google Classroom satu, iaitu pakai quizzes. Lepas tu sebagai kerja tambahan, buat yang ni juga. 2 kitaran hidup haiwan ni, pilih antara 2. Kamu nak ambil contoh yang ni, kalau rasa nak tiru yang ni pun boleh, ataupun yang ni pun boleh. Yang ni nampak cantik, senang sikit nak lukis kot. Macam ni. Okey. Mana yang senang bagi kamu lah. Yang senang. Okey, nak rama-rama pun boleh. Okey. Nak kumbang pun boleh. So pilih 2 sahaja. Kalau nak tulis ayam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kalau nak tiru buku teks yang macam gambar tadi pun, yang ni pun boleh, ataupun dan satu lagi yang ni. So 2 ni boleh. Okey. Buat dalam buku tulis. Okey, itu sahaja. So ada soalan apa-apa sebelum kita stop? Ada soalan apa-apa tak sebelum kita stop? Ada. Tak ada? Tak ada. Habis dah? Okey, so faham tak? Buka buku tulis nanti. Faham. Lukis 2 kitaran hidup haiwan. Sama ada kamu boleh cari kat internet, ataupun kalau tak nak, boleh tulis yang tiru dalam buku teks. Yang katak dengan lembu ni pun boleh 2. Okey, kalau ada internet, kalau nak guna kalau ada internet, boleh guna internet, search dan tiru gambar dalam internet. Lukis jangan tampal pula. Okey, cikgu nak bagi kamu rajin sikit. Okey, itu saja. So kita jumpa hari Rabu pula. So esok kita rehat. Kita jumpa hari Rabu, kita buat tajuk matematik pula. Okey, itu saja. Okey, bye. Bye semua. Bye bye. Terima kasih. Sekarang baiklah.